Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan Tajuk 8 bertajuk Dekolonisasi. Kumpulan kami terdiri daripada Wahafiz Zul Amri bin Azman, Saifullah Amar bin Abdullah, saya Muhammad Ikramul Attaha bin Rasli, Nur Adibah Raziah binti Rahman dan juga Nur Izzati binti Abdul Rahim. Kandungan tajuk 8, Dekolonisasi. Pertama adalah kesan Cartesian dualism, anthropocentrism, insan egological, dekolonisasi Cartesian dualism, pemikiran dan ilmu anthropocentrism, menjayakan insan bersepadu, sejahtera atau ekological, dan juga penghasilan ilmu baru, insan ataupun falsafah sejahtera ataupun ekological. Hasil pembelajaran. Pelajar dapat menjelaskan fenomena kemusnahan alam bermula dari falsafah Cartesian dualism. Seterusnya, pelajar dapat menjelaskan keperluan dekolonisasi dengan menyahkan insan anthropocentrism. Seterusnya, pelajar dapat menghuraikan dekolonisasi melalui pendekatan insan bersepadu ataupun sejahtera ataupun ekological. Dubito ergo cogito ergo sum bermaksud I doubt, therefore I think therefore I am. Ini adalah kata-kata René Descartes, merupakan seorang ahli falsafah berbangsa Perancis. Gagasan ego cogito ergo sum yang bermaksud aku berfikir justru aku ada ataupun wujud telah merubah pandangan alam dan ilmu Eropah kepada satu pandangan baharu yang memusnahkan perseimbangan hubungan antara Tuhan, manusia dan juga alam. Ajaran ini dibawa oleh René Descartes yang juga dikenali sebagai bapa falsafah moden. Beliau berpendapat bahawa semua pengetahuan yang dapat dipercayai adalah akal semata. Hanya pengetahuan yang diperoleh melalui akal adalah yang memenuhi segala syarat yang dituntut oleh semua pengetahuan yang ilmiah. René Descartes dan juga gagasannya ego cogito ergo sum telah membawa aliran yang bermaksud jiwa dan tubuh terpisah. Beliau beranggapan bahawa pemikiran individu terpisah kepada dua tubuh dan dunia luar. Jiwa adalah kesedaran dan berfikiran. Pemikirannya pula tidak bergantung pada ruang masa. Jiwa tanpa tubuh akan berfikir secara semula jadi. Oleh itu, Cartesian dualism telah membahagi kehidupan kepada dua ekstrim, iaitu berfikir secara sifat mutlak manusia, manakala alam benda sebagai makhluk tiada apa-apa nilai dan makna. Gagasan itu telah memutlakkan keupayaan akal rasional manusia secara bersendirian tanpa peranan aktif Tuhan dan alam dalam proses perolehan ilmu. Ia juga rasionalisme Descartes yang menyingkirkan peranan Tuhan menjadi paradigma ilmu dan universiti moden hari ini. Cartesian dualism merupakan gagasan yang dikenali sebagai rationalism humanism ataupun dikenali sebagai rationalism anthropocentrism atau egoism Descartes. Ini menjadi paksi ilmu, pengetahuan dan disiplin, sains tabi'i dan juga sains moden. Secara egoistik, Descartes mempelopori paradigma ilmu yang bersifat diri sendiri sebagai subjek perolehan ilmu berpandukan akal rasional atau minda beliau semata-mata. Ia juga bersifat Tuhan bukan sumber ilmu yang utama dan juga segala sesuatu selain akal rasional atau minda manusia hanya sebagai objek kosong tanpa nilai untuk diketahui dan dikuasai oleh akal rasional minda. Kesan Cartesian dualism adalah dualism. Dualism ialah satu konsep yang berhubungan dengan kewujudan dua elemen yang berbeza pada sesuatu benda ataupun perkara. Disebabkan oleh aliran Cartesian dualism, maka wujudlah mind-body problem, di mana ia membezakan minda dan tubuh badan yang saling bertindak balas dan dianggap terpisah. Seterusnya, ia juga terbahagi kepada subjek objektif, kuantitatif dan kualitatif, spiritual dan juga material, seni sains dan juga moral legal. Seterusnya,
Selain dualism, ada teori lain yang bertentangan dengan dualism yang mempunyai hubungan dengan konsep ketuhanan, iaitu monism. Istilah dualism dan monism adalah konsep falsafah. Monism menangani kesatuan, sebaliknya dualism membincangkan konsep dua. Dualism tidak menerima kesatuan dalam kepelbagaian, di mana dualism berpegang kepada manusia mempunyai perbezaan antara dua perkara, iaitu satu bahagian adalah minda dan lagi satu perkara adalah fizikal. Monism pula menerima kesatuan. Segala sesuatu di alam semesta di mana monism berpegang pada wujudnya satu perkara sahaja, iaitu minda dan fizikal adalah sama. Ia tidak melihat perbezaan dalam kepelbagaian alam semesta. Semua ada tapi satu adalah inti monism. Aliran falsafah dualism terbahagi kepada 4, iaitu naturalism, materialism, atheism dan reductionism. Manakala reductionism terbahagi kepada 2, iaitu scientism dan positivism. Naturalism merupakan falsafah yang menerima nature, iaitu alam, sebagai keseluruhan realiti. Istilah nature telah dipakai dalam falsafah dengan pelbagai erti, bermula dari dunia yang dapat dilihat oleh manusia sampai kepada sistem total dari fenomena ruang dan waktu. Asas kepada falsafah naturalism iaitu alam boleh dikenali melalui panca indera manusia, dan mereka menerima segala yang berpunca daripada alam. Mereka juga berpendapat bahawa manusia tidak harus menjauhkan diri daripada alam. Seterusnya, beralih kepada materialism. Dari sudut etimologi, materialism berasal daripada perkataan Yunani iaitu materia, yang bermaksud benda yang berjirim dan berjisim. Materialism ialah satu fahaman yang menganggap kewujudan hanyalah berunsurkan material. Lalu, pemikiran, jasad, pengetahuan alam dan sebagainya semuanya berkembang dan berasaskan material. Fahaman empiricism telah menyemarakkan lagi kepercayaan dan fahaman materialism dan penolakan terhadap kepercayaan metafizik dan alam-alam raib. Asas kefahaman materialism ialah mereka mempercayai segala yang wujud berasal dari satu sumber iaitu material. Seterusnya, mereka juga tidak mempercayai alam gaib. Selain itu, panca indera sebagai satu-satunya alat mendapatkan ilmu. Ilmu sebagai pengganti agama dan menetapkan hukum, dan akhir sekali, kecenderungan dan tabiat manusia sebagai akhlak. Selain itu, aliran falsafah dualism yang ketiga ialah atheism. Dari sudut etimologi, atheism berasal dari perkataan Yunani iaitu atheis yang bermaksud tanpa Tuhan. Aliran ini tidak percaya atau kurang kepercayaan kepada kewujudan Tuhan atau Tuhan-Tuhan yang lain. Pada masa kini juga, mereka masih tetap bergiat aktif pada sesetengah negara-negara barat. Aliran falsafah dualism yang keempat ialah reductionism. Aliran ini bertujuan untuk merapatkan jurang antara ilmu sains dan kemanusiaan. Seterusnya, aliran ini ialah satu fahaman yang segala-galanya mestilah diturunkan kepada satu konsep asasi yang mesti dipersetujui oleh semua orang. Aliran scientism adalah ideologi materialistik yang menyamakan seluruh realiti dengan material. Mereka juga menolak segala sesuatu yang tidak memiliki data serta fakta empirik seperti aliran teologi dan metafizik. Scientism meletakkan martabat sains begitu tinggi sehingga menjadikan sains sebagai satu-satunya sumber kebenaran yang mutlak. Mereka juga menolak wahyu sebagai sumber kebenaran. Aliran positivism pula merupakan satu sistem falsafah yang didasarkan kepada fakta-fakta yang nyata dan juga berdasarkan hukum-hukum sains. Mereka juga percaya bahawa sains merupakan satu-satunya pengetahuan yang sah
manakala fakta adalah paling sesuai untuk menerangkan tujuan pengetahuan itu. Dualism. Dualism mempunyai tiga, iaitu egoism, anthropocentrism, eurocentrism. Dan di bawah eurocentrism adalah kolonisasi. Penjajahan epistemologi, penjajahan manusia dan penjajahan wilayah dan tanah ialah di bawah kolonisasi dan mempunyai isi-isi tersendiri, iaitu epistemic arrogance di bawah penjajahan epistemologi, anthropogenic di bawah penjajahan manusia dan juga penjajahan wilayah tanah. Di bawah antara dua yang terakhir, iaitu penjajahan tanah dan penjajahan manusia, ada isi anthropogenic yang tersendiri, iaitu kemusnahan ekosistem dan juga kemusnahan ekosistem eksploitasi alam. Kita pergi kepada isi dualism yang pertama, iaitu egoism. Istilah egoism berasal dari bahasa Latin, ego yang bermaksud aku. Teori yang menganggap suatu nilai itu baik apabila ia menguntungkan diri sendiri, iaitu individu. Individu yang berpegang kepada falsafah ini percaya bahawa mereka harus mengambil keputusan yang dapat memaksimumkan faedah kepada diri sendiri sahaja. Teori ini bersifat individualistik. Diasaskan oleh Friedrich Wilhelm Nietzsche 1844 hingga 1900. Menurut beliau, kemoralan ialah kepentingan diri, pemeliharaan diri, mengasihi diri, kesedaran diri dan seumpamanya. Yang seterusnya, iaitu yang kedua, ialah anthropocentrism. Dari sudut etimologi, anthropocentrism berasal dari perkataan bahasa Yunani anthropos, yang bermaksud manusia dan kepercayaan bahawa manusia adalah entiti paling penting di alam semesta. Anthropocentrism mentaksirkan atau menganggap dunia dari segi nilai dan pengalaman manusia. Anthropocentrism dianggap sangat tertanam dalam banyak budaya manusia moden dan tindakan sedar. Istilah ini boleh digunakan secara bergantian dengan kemanusiaan dan beberapa merujuk kepada konsep itu sebagai keunggulan manusia atau keistimewaan manusia. Ini adalah konsep utama dalam bidang etika alam dan falsafah alam sekitar, di mana ia sering dianggap sebagai punca utama masalah yang dicipta oleh tindakan manusia dalam ekosfera. Seterusnya ialah Eurocentrism. Eurocentrism ataupun kepercayaan berpusatkan Eropah merujuk kepada kecenderungan untuk mentafsir sejarah dan budaya masyarakat bukan Eropah dari sudut perspektif pandangan Barat. Menurut J.M. Block, kepercayaan tersebut adalah satu bentuk teori peresapan budaya berpusatkan Eropah, iaitu Eurocentric diffusionism, yang mempercayai Eropah sebagai pencetus peradaban manusia sama ada di kawasan yang tertentu ataupun di seluruh dunia. Seterusnya, kita pergi kepada kolonisasi yang berpaksi kepada Eurocentrism. Pandangan Eurocentrism ini termasuk mengabaikan nilai masyarakat bukan Eropah dilihat lebih rendah daripada masyarakat Barat serta mengabaikan apa yang orang Asia atau orang Afrika lakukan kepada masyarakat Barat. Gagasan ini melihat sejarah masyarakat bukan Eropah sebagai sebahagian daripada pengembangan Eropah dan pengaruh civilizing, iaitu proses tamadunan. Proses kolonisasi berpaksikan kepada aliran Eurocentrism melalui tiga kaedah penjajahan. Yang pertama, penjajahan epistemologi, penjajahan manusia dan juga penjajahan wilayah atau tanah. Ini ialah salah satu kaedah untuk kolonisasi, iaitu penjajahan epistemologi. Membangunkan ilmu kolonial berasaskan kerangka epistemologi rasionalisme bagi membincangkan tentang agama, budaya, masyarakat, bangsa dan sebagainya. Sistem yang bertentangan dengan pandangan Barat dianggap sebagai ketinggalan zaman, memperkenalkan kerangka pemikiran sekularisme dalam pemikiran masyarakat dan juga penjajahan epistemologi mewujudkan karakter epistemic arrogance. Terdapat pelbagai perkataan yang boleh didapati dalam kolonisasi penjajahan epistemologi, iaitu salah satunya ialah epistemic arrogance. Epistemic arrogance atau keangkuhan cendekiawan berlaku apabila keyakinan terhadap pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang dan keupayaan untuk mengetahui menjadi berlebih-lebihan. Ilmu-ilmu yang berasal dan berkembang
dari Eropah Barat iaitu Itali, Perancis, England, Jerman dan Amerika Syarikat telah dijadikan penanda aras dan rujukan sejagat iaitu universal tentang sistem, struktur dan sifat universiti juga ilmu. Ia turut menafikan kepentingan, keberadaan dan peranan sistem, struktur dan sifat universiti dan ilmu lain yang bukan bercirikan Eropah Barat. Seterusnya kita pergi kepada ilmu kolonial. Ilmu kolonial adalah ilmu yang mengumpulkan segala maklumat tentang masyarakat tanah jajahan bagi tujuan pengawalan dan pemantauan yang sepatutnya. Ia berasaskan dasar epistemologi, falsafah pendekatan metodologi dan tafsiran yang dilakukan oleh sarjana penjajah kolonial British terhadap masyarakat tanah jajahan. Sewaktu penjajahan, Penjabat Tanah Jajahan Colonial Office di London telah menetapkan dasar agar ilmu dan korpus ilmu kolonial diwujudkan bagi memastikan penjajahan dapat bertahan lama. Dan yang terakhir, untuk perkataannya ialah kolonisasi ilmu. Kolonisasi ilmu bermaksud proses menjadikan pendidikan itu dikuasai oleh pengaruh-pengaruh tertentu. Contohnya, dipengaruhi oleh pemikiran barat. Kolonisasi ilmu berlaku tahap demi tahap sehinggalah pengaruh barat menjadi naratif secara terang-terangan dalam pendidikan. Hal ini dapat disedari melalui metod pembelajaran yang memisahkan nilai-nilai keagamaan dan keduniaan. Penjajah barat memberi perhatian yang serius dalam bidang pendidikan di negara-negara yang mereka jajah. Melalui proses kolonisasi ilmu, penjajah barat sentiasa berusaha melahirkan anak-anak pribumi yang dapat berfikiran penjajah seperti mereka. Kaedah yang kedua iaitu penjajahan manusia. Penjajahan imperialisme menggunakan alasan kemunduran dan kerendahan wilayah bukan Eropah bagi menjustifikasi keperluan kepada penjajah kolonialisme. Proses kolonisasi diperlukan bukan sahaja sebagai penakluk, tetapi juga sebagai pencetus kemajuan dan modernisasi atau pengeropahan. Menekankan tentang idea kemajuan sejarah melalui teori, kemajuan yang dipegang berdasarkan pemikiran sejarah berpusatkan Eropah. Kaedah yang terakhir ialah penjajahan wilayah atau tanah, memenuhi inspirasi konsep kolonialisme yang dipengaruhi slogan Gold, Glory and God. Terdapat 3 faktor pemilihan wilayah iaitu lokasi strategik, bahan mentah, pasaran baharu. Bahan mentah iaitu kesan revolusi industri dan untuk pasaran baharu, pasaran di Eropah sukar dan persaingan sengit untuk mendapatkan lokasi dan pasaran baru pengeluaran masing-masing. Berikut disertakan 3 gambar rajah untuk permulaan era penjajahan kolonisasi. Gambar rajah yang pertama menunjukkan colonial demarcation lines antara Castile, Spain dan juga Portugal pada abad ke-15 juga 16. Gambar rajah yang kedua menunjukkan kawasan jajahan dalam lingkungan tahun 1580 sehingga tahun 1976 dan gambar rajah yang ketiga menunjukkan linear divider ataupun pembahagian linear peta kawasan tanah jajahan. Implikasi kolonisasi melalui golongan Eurocentrism. Yang pertama ialah ketamakan kapitalis. Eurocentrism dan kolonialisme menjadi pemangkin ketamakan kapitalis global untuk memaksimumkan keuntungan mereka tanpa menghiraukan eksploitasi dan ketidakadilan kepada negara yang dijajah. Yang kedua ialah melebar jurang politik, ekonomi dan sosial. Kolonialisme mengakibatkan kewujudan jurang pemisah antara negara-negara sebelah utara iaitu Eropah, Amerika Syarikat dan juga Kanada dengan negara sebelah selatan iaitu Asia, Afrika dan juga Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Yang terakhir ialah menyemarakkan proses antropogenik. Egoisme dan sentrisme memberikan kesan kepada kemusnahan ekologi dan alam sekitar disebabkan oleh penggunaan sains dan teknologi yang bersifat memusnah dan mencemarkan. Sebagai contoh, pembalakan haram yang semakin menjadi-jadi sejak kebelakangan ini. Apa itu antropogenik? Antropogenik adalah kesan atau akibat yang dihasilkan atau dibuat oleh manusia atau sesuatu yang berlaku disebabkan oleh aktiviti manusia itu sendiri. Antara faktor yang mengakibatkan antropogenik ialah pembukaan tanah untuk tujuan pertanian. Kedua ialah peningkatan kenderaan bermotor yang boleh mengakibatkan kesesakan dan masalah penyakit respirasi. Ketiga ialah kepesatan kegiatan industri yang mengakibatkan masalah pencemaran udara. Dan yang terakhir ialah pembakaran terbuka untuk tujuan pertanian, juga pembakaran fosil yang mencemarkan permukaan bangunan serta alam sekitar.
Antropogenik memberikan pelbagai kesan kepada alam sekitar serta diri kita sendiri. Antara kesan antropogenik kepada alam sekitar ialah yang pertama, mengakibatkan kemusnahan alam, ekosistem terjejas serta berlakunya eksploitasi alam. Antropogenik juga memberikan kesan kepada manusia, iaitu yang pertama ialah kita terdedah kepada pelbagai penyakit respirasi kerana terhidu udara yang tercemar. Selain itu, manusia berisiko menghadapi penyakit kulit seperti smallpox. Kesannya, jumlah manusia yang mati juga akan meningkat akibat daripada kesan antropogenik ini. Seterusnya, tajuk dekolonisasi iaitu penjajahan. Yang pertama, Islamisasi. Yang kedua, sejahtera. Yang ketiga, insan ekologikal. Yang keempat, watan. Dan yang kelima, pemikiran kearifan tempatan. Seterusnya saya akan terangkan apa itu epistemik. Epistemik bermaksud apa-apa yang berkaitan dengan pengetahuan. Daripada epistemik arrogant kepada epistemik humility, iaitu arrogant yang bermaksud sombong dan kemegahan intelektual, dan humility yang bermaksud tawaduk dan rendah diri. Nilai murni virtue yang muncul daripada pengiktirafan kepada kerapuhan keyakinan epistemik, iaitu keyakinan yang diterapkan kepada proses untuk mendapatkan, menilai dan menggunakan pengetahuan. Seterusnya, epistemic humility boleh difahami sebagai perasaan rendah diri atau rendah hati terhadap andaian kepada pemahaman sendiri. Seterusnya, kita mengakui bahawa ilmu kita terhadap dunia luar masih kurang, dan kesannya kemungkinan kamu tidak memahami sesuatu perkara secara jelas seperti yang kita rasakan. Gagasan epistemik humility yang bermaksud rendah diri untuk belajar diperlukan untuk membangunkan insan bersepadu, sejahtera dan ekologikal. Karakter utama untuk mencapai epistemic humility adalah yang pertama, semakin berisi dia semakin tunduk, iaitu jika seorang pelajar mempunyai ilmu yang semakin banyak, ia akan lebih merasa rendah diri. Yang kedua, sintesis ilmu dan amal. Yang ketiga, ihsan berilmu bersepadu. Seterusnya, sejahtera merupakan istilah berkonotasi yang bermaksud aman dan makmur, senang dan tenteram, terpelihara daripada bencana. Seterusnya, ini adalah lingkungan sejahtera. Lingkungan sejahtera mempunyai 3 lingkungan. Yang pertama, yang diisi dengan spiritual, ethical dan emotional. Lingkungan yang kedua adalah intellectual, cognitive dan physico-psychological. Lingkungan yang ketiga adalah ekologi, economic, societal dan cultural. Semua kandungan dalam lingkungan sejahtera itu digabung menjadi satu perkataan, iaitu spices. S yang membawa maksud spiritual, P iaitu physico-psychological, I intellectual, C cognitive dan cultural, E adalah ethical, emotional, ecological dan economic. S adalah societal dimensions. Objektif pembelajaran kita pada topik ini adalah yang pertama, kesan Cartesian, dualism. Yang kedua, dekolonisasi. Yang ketiga, pemikiran dan ilmu anthropocentrism. Dan yang keempat, menjayakan insan bersepadu, sejahtera atau ekologikal. Dan akhir sekali, penghasilan ilmu baru insan atau falsafah sejahtera atau ekologikal.